Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Norma, pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan-Tuan PPD, Tuan Haji Yazi selaku Yang di-Pertua Majlis Pengetua Negeri Kedah, seterusnya Tuan-Tuan Pengetua serta tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam Dewan pada pagi ini. InsyaAllah saya akan tamatkan pembentangan saya pada jam 11.20 pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman bersama, sektor perancangan telah diwujudkan melalui pensyurutan semula Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada tahun 2019 dan membawa daripada situ Tuan Haji Ismail adalah timbalan pengarah yang pertama mengemudi sektor perancangan dan pengurusan PPD sehinggalah dinaikkan pangkat sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Untuk itu, terkini bermula 25 hari bulan Februari, Tuan Haji Mahathir bin Ismail telah bertugas secara sepenuhnya sebagai timbalan pengarah pengurusan perancangan dan pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dan terkini sektor perancangan disokong oleh 9 pegawai dan AKP bagi merencana aktiviti pendidikan di peringkat negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembentangan sektor perancangan, terdapat 4 fokus utama yang akan kita berkongsi pada hari ini. Pertama, isu projek pembangunan sekolah. Kedua, isu pengurusan data sekolah. Ketiga, isu pengurusan bencana dan aduan. Dan keempat, isu merapatkan jurang. 4 perkara ini merupakan satu titik tolak penting untuk kita bersama memacu pendidikan Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertama, untuk projek-projek pembangunan di negeri Kedah. Dalam hal ini, bagi pihak sektor perancangan dan pengurusan PPD, kepada semua tuan-tuan pengetua, kami rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas kerja buat tuan-tuan dan puan-puan sehingga kita mendapat impact yang tinggi dalam mengurus pendidikan di negeri Kedah. Umpamanya, untuk tahun 2024, hasil kecekapan tuan-tuan dan puan-puan pengetua, negeri Kedah telah berjaya mendapat projek pembangunan pendidikan merupakan negeri yang kedua tertinggi di Malaysia, di Melaya. Kerana kita telah berjaya mendapat 23 projek dengan kos melebihi 500 juta. Mengapa ini berlaku? Hasil tindakan tuan-tuan dan puan-puan pengetua yang hebat yang berada dalam dewan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sehinggakan ada projek tertentu di peringkat kebangsaan pada minggu lepas ketika saya mewakili Tuan Timbalan hadir dalam pemukiman program vocational menengah atas. Kita dimaklumkan seluruh Malaysia tidak ada projek pembinaan diluluskan untuk projek program vocational menengah atas. Tetapi di negeri Kedah kita berjaya mendapat satu projek. Ini semua hasilan kecekapan tuan-tuan dan puan-puan pengetua. Jadi dalam hal ini,
kami di sektor perancangan menggunakan kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah atas kerja buat tuan-tuan dan puan-puan. Pun begitu, terdapat beberapa isu yang perlu kita deep lagi supaya kehebatan kita lebih terserlah dalam kita kebersamaan, keharmonian memacu pendidikan Kedah. Untuk itu, tayangan pertama memohon tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dalam urusan projek khas pembangunan, iaitu projek yang dibiayai dari sumber keuangan bukan KPM. Maka inilah senario yang harus tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Di medan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Pengetua di antara tuan-tuan pengetua yang ada, kerana di negeri Kedah kita telah berjaya menjayakan satu projek pembinaan asrama secara wakaf yang tidak ada satu sekolah pun berlaku di Malaya ini. Projek ulung dan sulung di sekolah Kementerian Pendidikan. Tahniah kepada PPD Kulim Bandar Baru dan tahniah kepada pengetua SMK Taman Jelutung. Ini semua gambaran kebersamaan kita, keharmonian kita dalam memacu pendidikan Kedah. Jadi untuk ini pohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mematuhi garis panduan yang disediakan yang nanti akan diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan setelah selesai sesi program kita melibatkan kumpulan guru besar nanti. Jadi harap tuan-tuan dapat teliti khususnya berkaitan dengan prosedur-prosedur dan garis panduan yang melibatkan EPU dan pematuhan kepada surat-surat siaran bilangan 9 tahun 2023. Seterusnya, next. Dalam hal ini, satu jerangkap samar telah ada untuk kita. Melalui perkeliling rasmi yang dikeluarkan dengan tajuk pembinaan dan ubah fungsi tanpa kelulusan ketua pendaftar, satu surat perkeliling bertarikh 22 Disember 2023 telah ditandatangan oleh Tuan Haji Azman bin Adnan yang ketika itu merupakan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah berkaitan dengan perkara 3 khususnya. Sehubungan itu KPM menetapkan bahawa melalui surat siaran ini tindakan di bawah peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 akan dikenakan kepada mana-mana pegawai yang terlibat di atas sebarang ketidakpatuhan yang berlaku membawa maksud sebarang pembinaan tanpa kebenaran akan tertakluk kepada tindakan-tindakan seperti yang ada di hadapan kita. Dan di negeri Kedah, kes sebegini sedang diuruskan oleh unit tata tertib kerana ada terlibatnya penjawat awam dari kalangan ketua jabatan di peringkat sekolah. Justru mohon perhatian tuan-tuan dan puan-puan pengetua. Next. Tuan-tuan dan puan-puan, maklumat pemutihan. Kita di peringkat urus dia EPRD telah memproses lebih 27,000 projek pemutihan termasuk di negeri Kedah. Dan kita telah angkat khususnya pegawai meja yang mengurus di sektor perancangan. Tuan Haji Hafiz telah selesaikan semua. Di peringkat kita sekarang, kita ikuti senario dia. Pertama, tiada lagi pemutihan projek selepas 24 Julai 2021. Kedua, sebarang projek dilaksanakan selepas pengampunan pemutihan adalah menjadi kesalahan tertakluk kepada di bawah peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Ketiga, semua sekolah boleh menyemak status kelulusan permohonan pemutihan melalui
emis sekolah masing-masing. Seterusnya, next. Sebagai satu halua mata kita bersama, antara projek pembinaan yang menepati term yang disediakan oleh garis panduan EPU, projek pembangunan sekolah. Pertama, pembinaan bangunan tambahan yang ada dalam garis panduan EPU. Kedua, pembinaan struktur berbumbung. Ketiga, tukar fungsi bilik darjah dan bilik khas yang ada lebihan. Keempat, tukar fungsi rumah guru kepada kegunaan lain sekolah yang mengikut garis panduan EPU. Dan kelima, tukar fungsi rumah guru kepada sewaan oleh agensi kerajaan atau swasta. Yang tidak boleh, ada 4 di sini: pembinaan tempat letak kereta berbumbung, pembinaan astaka di padang kecuali sekolah sukan, pembinaan auditorium kecuali kolej tingkatan 6, tukar fungsi bilik khas mata pelajaran utama. Ini sebagai pedoman kita bersama. Next. Jadi sekarang, antara benda yang boleh lagi kita pohon di peringkat pengurusan sekolah, permohonan bangunan gantian dan tambahan. Pertama, bangunan daif. Kedua, bangunan tambahan. Ketiga, dewan terbuka berbumbung. Semua perkara berkaitan dengan pembangunan ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada unit perancangan di PPD masing-masing sekiranya ada isu ataupun masalah. Seterusnya, pengurusan data IMIS amat penting. Mengapakah kita sampai boleh dapat 23 projek? Kerana tuan-tuan dan puan-puan pengetua mengurus data IMIS dengan baik. Isu yang paling penting dalam pengurusan data IMIS dan persediaan untuk permohonan bangunan dan sebagainya ialah geran tanah sekolah kita. Ini benda yang agak sukar, walau bagaimanapun keperluan sangat tinggi untuk sekolah menyediakan dan mendapatkan geran tanah selain daripada pengurusan data IMIS ini tadi. Untuk tujuan ini, rujukan yang boleh tuan-tuan tengok ialah antaranya melalui beberapa perkeliling yang selepas ini tuan-tuan dapat lihat slide ini yang akan dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pengetua. Next, isu yang kedua di bawah sektor pengurusan, di bawah sektor perancangan dan pengurusan PPD ialah berkaitan dengan program merapatkan jurang. Jadi dalam hal ini, bahasa mudahnya, kita pohon semua tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi komitmen dan kerjasama bagi kita menjayakan program DTP ini kerana ia berkait langsung dengan apa yang disebut untuk kita menjayakan anjakan ke-6 dalam plan induk pembangunan pendidikan negara kita. Next. Teruskan. Isu ketiga yang hendak didedahkan di sini ialah berkaitan dengan pengurusan bencana. Khususnya terkini bencana yang dekat dengan kita ialah gelombang haba. Dalam hal ini, sekolah yang betul-betul terjebak dengan isu ini sekarang berada di zon pokok senang. Untuk tujuan itu, apa yang perlu kita lakukan bagi tuan-tuan dan puan-puan semua, pematuhan kepada pekeliling-pekeliling yang sedia ada seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi. Contohnya, ada satu pekeliling dalam kita meraihkan kehendak KPM khususnya KPPM berkaitan dengan minggu pertama persekolahan dengan Ramadan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terjebak. Contohnya, kita nak semua pelajar pakaian seragam. Di ketika itu ada seorang waris meminta anaknya memakai pakaian sukan. Pekeliling membolehkan. Cara mengatasi terpulanglah kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan. Janji
tidak timbul isu, selesailah dengan berhikmah. Next. Seterusnya. Next. Antara isu yang dikendalikan ialah program-program yang berada di sektor perancangan ialah berkaitan dengan aduan dan juga isu gangguan seksual. Untuk kes gangguan seksual, kita ada pekeliling terkini bertarikh 3 November 2023. Maka dalam hal ini, next, kerjasama tuan-tuan pengetua sangat-sangat dipohon. Pertama, hubungi ibu bapa sekiranya kes berlaku. Wajib bagi tahu. Kerana ada kes sekolah menyembunyikan kes. Bila pengetua menyembunyikan kes, telah berlaku satu kesalahan kepada pengetua. Dan sekiranya waris itu tadi tidak bertindak, maka yang kedua, sebab waris nak menjaga, malulah apa semua. Tetapi kita ada peraturan yang kedua, kita mesti buat laporan polis segera. Ikut Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Itu step dia tuan-tuan. Kerana isu gangguan seksual adalah isu yang telah menjadi isu nasional dan dia diselesaikan melalui Kementerian Dalam Negeri, bermakna akan melibatkan siasatan polis dan sebagainya. Itu antara tindakan dan panduan. Maka dalam hal ini tuan-tuan pengetua dipohon untuk mengurus dengan penuh kebijaksanaan. Sekiranya ada masalah, next, tuan-tuan boleh menghubung dengan pegawai penyelaras aduan yang ada di setiap PPD. Seterusnya, itu sahaja dari sektor perancangan. Terima kasih kerana saya telah mengambil masa selama 20 minit 16 saat. Maaf dipohon salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.